اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu syurga dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau mengasihi orang yang memohon keampunan. Maka ampunilah kami, wahai Tuhan yang Maha Mulia. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Sedikit sumbangan, besar ganjaran. Ramadan bulan yang penuh dengan keberkatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkatan. Allah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapuskan dosa dan mengabulkan doa. Allah melihat berlumba-lumbanya kamu pada bulan ini dan membanggakanmu kepada para malaikat-malaikatnya. Maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu. Kerana orang yang sengsara ialah yang tidak mendapat rahmat Allah di bulan ini. Hadis riwayat At-Tabrani. Di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, marilah kita bersemangat untuk memberikan sumbangan kepada yang memerlukan. Mukmin yang terbaik adalah mereka yang banyak memberi berbanding menerima. Tanamkan keazaman Ramadan ini untuk memulakan langkah pertama, mendidik diri menjadi tangan yang menghulur pertolongan daripada menerima bantuan. Daripada Zaid bin Khalid bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpamanya tanpa sedikit pun kurang pahala orang yang berpuasa. Riwayat Ahmad, Al-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah melalui sedekah.
Jadi dari itu, Ummah Prihatin menyeru tuan dan puan untuk sama-sama membantu dan memberi sumbangan kepada golongan yang memerlukan ini. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi hotline 013-312-3746 atau layari Facebook Ummah Prihatin. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Bersedekahlah. Sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan kita melakukan sedekah. Jom bersama-sama dalam pembinaan Masjid Yusof Kampung Sungai Pusu Gombak. Anda boleh terus menyalurkan sumbangan ke akaun Bank Islam 1416 2011 000 520. Jom sedekah. Anda mencari Al-Quran untuk Ramadan kali ini? Karya Bestari punyai banyak pilihan untuk anda semua. Mempunyai terjemahan ayat dan perkata menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Dilengkapi panduan tajwid berwarna, wakaf dan ibtidah atau tafsiran ayat memudahkan anda membaca dan memahami Al-Quran. Punyai warna dan saiz mengikut keperluan anda serta ada kelulusan KDN. Dapatkan sekarang di www.karangcraftmall.com untuk harga promosi. Karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Bersempena Ramadan bulan yang penuh kemuliaan ini, ayuh kita memuliakan amalan sedekah dengan berinfak kepada kempen Demi Surauku oleh Yayasan Ikhlas di www.sedekahsini.com. Bayangkan besarnya pahala yang tuan-puan pulihi apabila memuliakan surau dan masjid. Berinfaklah kepada kempen Demi Surauku oleh Yayasan Ikhlas di www.sedekahsini.com. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya diikut. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. Nabi SAW ditanya, Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Riwayat Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 La hawla wa la quwwata illa billah.
قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih sahabat-sahabat kerana terus bersama Yati menerusi perkongsian Aspirasi 10.1 edisi Jumaat Saidul Ayam ini. Moga-moga Allah sentiasa berkati sahabat pendengar insya-Allah. Baiklah, untuk jam pertama tadi telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian daripada Ustazah Nur Akidah untuk rintihan pendosa. Moga-moga kita mendapat sebahagian daripada ilmu tersebut untuk kita jadikan sebagai panduan untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan rasa syukur pada Allah SWT, rasa kita hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baiklah, untuk rakan-rakan pendengar yang mana terlepas dengar, kita ada siaran ulangannya pada malam nanti pada pukul 1 malam untuk rakan pendengar dengarkan kembali perkongsian tersebut untuk siaran ulangan, dan juga kita ada siaran ulangannya pada hari Sabtu pukul 11 malam. Dan selain daripada itu juga anda boleh terus pergi ke FB IKIM FM, FB Nur Hayati Paradi ataupun YouTube channel IKIM. Di situ juga ada video yang telah pun kami kongsikan, jadi anda boleh dapatkan kembali video tersebut untuk tonton kembali, ikuti kembali perkongsian tarbiyah sebentar tadi. Dan untuk jam ini kita bakal teruskan lagi pertemuan kita hari Jumaat. Memang kita nak berkongsi dengan rakan-rakan pendengar sebanyak mungkin manfaat yang baik insya-Allah di Radio IKIM ini. Dan kalau tadi kita bersama menerusi tarbiyah, kejap lagi kita ada tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman, dan hari ini tadabbur surah Al-Nur kita dah sampai untuk siri yang ke-10, yang mana siri ini merupakan siri rumusan untuk surah tadabbur surah Al-Mulk. Untuk sama-sama kita dengarkan, bila kata rumusan tu bukanlah rumusan tu maknanya kita dah akan kumpul semula apa yang kita dah pelajari sebelum-sebelum ini, tapinya saya yakin dan percaya Ustaz Syahri akan bawakan satu yang fresh juga untuk kita dengarkan berkenaan dengan surah Al-Mulk, untuk kita menambahkan lagi ilmu kita tentang tadabbur surah Al-Mulk insya-Allah. Untuk anda ikuti perkongsiannya nanti di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan secara langsung juga kami bawakan kepada anda di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini jom kita dengarkan terlebih dahulu daripada Saujana dengan selawat Badariyah, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. من الآفات
Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih pada rakan pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dah masuk waktunya untuk kita bersama dalam Zun Tadabbur. Bersama Tadabbur hari ini kita ada kesimpulan, dah sampai kesimpulan rupanya untuk surah Al-Mulk yang kita bacakan tadi. Dan bersama dengan kita tak lain tak bukan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yati. Salam Ramadan. Hari Salam pertama. Ramadan. Kan Jumaat pertama di bulan Ramadan. Masya Allah bersama dengan Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita sampai ke hujung-hujung dah rupanya untuk Tadabbur surah Al-Mulk. Ini merupakan siri yang ke-10 dan merupakan kesimpulan untuk surah Al-Mulk. Untuk awalan ini Ustaz, sebelum kita ke akronim-akronimnya, kita mulakan dengan sedikit mukadimah untuk kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih pada Puan Nurhayati Paradi, penerbit untuk segmen Tadabbur yang setia sampai ke hujung ya, pengembaraan kita ke dalam surah Al-Mulk. Dan alhamdulillah 5 atau barangkali 6 Ramadan pada hari ini kita dapat terus bersama dengan surah Al-Mulk, dan kali ini kita namakan sesi ataupun siri ini sebagai rumusan. Barangkali bila bunyi rumusan ini saya tak dengar pun tak apa kan? Saya tak dengar pun tak apa sebab saya dah dengar sebelum-sebelum ini. Tetapi akronim yang bakal saya kongsikan ini adalah akronim yang belum pernah saya kongsikan. Dan apa yang bakal saya sampaikan barangkali perkara baru yang tidak saya sampaikan sebelum ini. Kerana Al-Quran ini memang menakjubkan, ya, memang menakjubkan Puan Yati. Bila kita ulang baca, bila kita ulang baca, ada sahaja perkara baru yang akan kita temui yang tidak kita sangka-sangka. Itu tidak berlaku pada mana-mana buku karangan makhluk yang anda baca. Bahkan mengulang baca sesuatu buku seperti novel, sebenarnya boleh mengundang kebosanan sebab kita dah tahu kan, kita dah tahu apa yang akan kita dapat, apa jalan ceritanya. Akhirnya tak ada orang tengok filem sampai berkali-kali sebab dia dah tahu dah ending dia. Tak ada orang baca surat khabar hari ini berkali-kali sebab dia dah tahu dah apa ceritanya. Tetapi Al-Quran ini sangat ajaib. Surah Al-Mulk ini walaupun anda membaca setiap malam sebelum tidur, anda bukan hanya menghidupkan sunnah Nabi SAW. Anda sebenarnya mendedahkan diri anda kepada khazanah selautan ilmu. Dan setiap kali kita baca, kita rasa kita hanya baru dapat setitis, kita hanya baru dapat setitik daripada selautan ilmu, lautan ilmu yang tidak bertepian. Ada sahaja bicara Tuhan mengingatkan diriku yang lupa dan alpa. Jadi tanpa membuang masa, saya mengenal pasti surah Al-Mulk ini ada ALMULK, ada 6 pengajaran terbesarlah bagi saya. Ada pengajaran terbesar bagi saya yang saya harap dengan akronim ini akan memudahkan anda di sesi penutup ini untuk sebar luaskan kepada orang lain. Supaya kita tidak hanya membaca surah Al-Mulk hanya kerana Nabi SAW membacanya, tetapi ada banyak sebab lain untuk kita membaca surah ini, untuk kita jatuh cinta dengan surah ini. Kerana bila jatuh cinta, anda mesti BFF dengan dia. Bila jatuh cinta, anda akan bersahabat dengan dia. Dan that's why Nabi menyebut dalam 2-3 hadis yang kita sebut di siri pertama dahulu. Di siri pertama dahulu kita mention kepada anda hadis-hadis yang sahih di mana surah ini memberikan kelebihan kepada orang yang bukan membaca, tetapi lisahibiha, orang yang bersahabat dengan surah Al-Mulk, tidak sanggup meninggalkannya, ya. Jadi dia tidak hanya membaca ya pada waktu sebelum tidur. Barangkali dia membaca beberapa ayat tertentu ketika dia merasakan dia perlu kepada kekuatan. Maka peranan sahabat adalah memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan perangsang. Baik. A adalah ahsanu amala. Merupakan rahsia tamadun Islam. Begini, tuan-tuan, dalam surah Al-Mulk ini ada perintah Allah, bukan suruh kita solat, bukan suruh kita puasa, memang tak ada dalam surah ni, tetapi ada perintah untuk kita mengkaji. Dan bila sebut kaji, ini yang melahirkan
SAINS. Ini yang melahirkan sains. Ini yang melahirkan saintis. Sebagai contoh, Allah sebut dalam surah Al-Mulk, ya, supaya kita memerhatikan langit. Pada ayat yang keempat, thumma rja'il basar karrataini. Cuba tengok berkali-kali. Tengok berkali-kali. Thumma rja'il basar karrataini. Tengok berkali-kali. Inilah yang dipanggil observation. Kerana bukan observation kalau kita tertengok begitu sahaja. Tapi kalau tengok berkali-kali, inilah cara pengkaji tengok sesuatu. Dia tidak melihat untuk tempoh yang seketika. Dia akan tengok untuk tempoh yang lama. Sebab namanya mengkaji. Namanya pengkaji. Jadi orang yang baca surah Al-Mulk, antara yang pertama sekali Allah Ta'ala gesakan, Puan Yati, adalah untuk jadi astronomi. Untuk menceburi bidang astronomi. Kita nak letak kat mana ayat 3, ayat 4, ayat 5 ni? Kalau bukan dalam ilmu disiplinnya bernama falak. Ilmu yang nama disiplinnya adalah kajian angkasa lepas. Ilmu mengkaji bintang. Jadi subhanallah, kalaulah ini yang dilaku dan diamalkan oleh pembaca surah Al-Mulk, kita barangkali sudah ada satelit kita sendiri, barangkali lah kan. Kita mungkin ada teleskop Hubble kita sendiri, James Webb kita sendiri. Tetapi tak apalah, buat masa ini kita mengambil kebaikan daripada orang barat kepada apa yang mereka kaji. Kita masih lagi customer, tetapi it's okay lah. Daripada kita mengeluh, lebih baik kita bicara tentang kita boleh jadi lebih baik daripada keadaan kita sekarang. Satu lagi contoh dalam surah Al-Mulk, Puan Yati, adalah Allah suruh kita perhati burung. Kalau langit ni susah sangat, tak apalah. Kamu tengok burung yang terbang di atas kepala kamu. Tu ayat 19. Kenapa Allah suruh kita perhati burung? Cara burung tu terbang, ia mendepakan sayap, ia menutup sayap, safatin wa yaqbidna, kerana Allah Ta'ala nak kita ni belajar sesuatu daripada cara burung terbang. Sungguh inilah yang dinamakan aerodinamik. Inilah yang akan menyebabkan kaum muslimin menguasai tentera udara. Dan betapa kita boleh menang dalam medan tempur bila musuh orang-orang kafir datang. Bila kita menguasai teknologi udara. Bila kita boleh terbang sebagaimana burung terbang. Pasti banyak manfaat yang boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Now everyone can fly, lahir daripada ayat-ayat seperti ini. Ibnu Firnas, tokoh penerbangan sebelum Brothers Wright, juga lahirnya kecintaannya pada mengkaji penerbangan kerana inspirasi daripada ayat seperti ini di Cordoba. Jadi, mana kita? Mana kita dengan ayat-ayat ini? Adakah sekadar bacaan? Atau ia telah dijelmakan dalam bentuk penuh rasa tanggungjawab untuk menyaut seruan Tuhan, mengkaji. Jadi surah ini tidak hanya objektifnya kita dapat pahala, tetapi untuk melahirkan khalifah. Itu satu. Nombor 2, L. Tuan-tuan, benda yang paling mengejutkan kita dalam surah ini adalah Allah menceritakan dengan sangat terperinci tentang fenomena ulqiyah. Fenomena ulqu. Ulqu ni adalah lontaran. Kita wal'iyadzubillah seperti batu. Waquduhan nasu wal hijarah, seperti batu. Boleh dilontar seperti objek yang tidak lagi berfungsi masuk dalam tong sampah. Bila sesuatu tidak lagi berfungsi menurut tujuan penciptaan, seperti pena yang kehabisan dakwatnya, seperti kertas yang sudah terkoyak, maka ia akan dibakul sampahkan. Dan orang akan membaling. Ulqiyah. Ya, akan melontar, dan semoga Allah pelihara kita daripada tergolong daripada mereka yang dimaksudkan pada ayat-ayat daripada ayat 6, 7, 8, 9 di dalam surah Al-Mulk. Tuan-tuan, bila kita baca ayat-ayat neraka, bila kita baca ayat-ayat yang menceritakan tentang lontaran yang berlaku kepada manusia, dengan penuh kehinaan Allah lakukan kepada penghuni neraka, kita kena rasa resah gelisah. Sebab apa? Aku belum tentu selamat daripada masuk ke dalam kategori faujun yang terdapat pada
ayat dalam surah Al-Mulk. Kita kena ada risau, kita kena ada perasaan resah gelisah. Kita kena ada perasaan takut. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kita kena ada perasaan yakhshawna, kena ada perasaan khasyah. Ada orang bila dia baca ayat-ayat macam ni, dia merasakan amal solehnya banyak sangat sampai dia rasa saya tidak dimaksudkan dalam ayat ini. Dia merasakan dia belajar agama tinggi. Dia rasa dia terselamat, dia imun daripada maksud ayat-ayat seperti ini. Dia yang mempunyai keluarga yang sangat Islamik merasakan dia imun daripada ayat 6, 7, 8. Perhatikan elok-elok. Surah sebelumnya, surah sebelum Al-Mulk, surah At-Tahrim adalah surah yang berbicara tentang isteri Nabi. Diperingatkan yang kamu pun walau isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu belum tentu imun. Kamu belum tentu akan selamat daripada neraka. Sebab itulah Nabi diperintahkan dalam surah sebelum Al-Mulk, surah At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Hatta keluarga Nabi pun, isteri-isteri Nabi pun, bonda-bonda kita orang beriman, ummahatul mukminin, seperti Hafsah radhiyallahu anhuma, seperti Aisyah radhiyallahu anhuma, mereka pun diperingatkan Allah agar jangan rasa selesa hanya kerana suami kamu Rasulullah. Tidak bermakna suami kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu dapat free sitting, VVIP ticket untuk masuk ke syurga secara automatik. Tidak. Seseorang itu dinilai, setiap seorang dinilai berasaskan usahanya ke syurga, bukan menumpang belas kasihan orang lain. Sebab itu kita terkejut. Sebelah sahaja muka surah Al-Mulk, Allah cerita pasal isteri Nabi Nuh merengkuk dalam penjara neraka. Isteri Nabi Lut merengkuk dalam penjara neraka. Diasak, diheret, tanpa belas kasihan, dicerca, dimaki oleh malaikat Zabaniyah. Sedangkan mereka adalah isteri Nabi-Nabi yang besar. Mereka, yakni para malaikat, telah mengungkapkan kepada dua wanita ini yang merupakan isteri Nabi-Nabi, wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Apa kamu ingat kamu istimewa sangat? Kamu bersuamikan Nabi Nuh alaihi salam, rasul yang hebat. Kamu bersuamikan Lut alaihi salam yang begitu dahsyat perjuangannya di negara Saddam. Kamu sangka dengan suami kamu orang saleh, kamu akan dapat masuk syurga? No. Hatta isteri Nabi Hafsah dan Aisyah pun diperingatkan untuk berwaspada. In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril. Maknanya apa? Kamu jangan sekali-kali merasakan kamu selamat daripada kemurkaan aku. Jadi kita kena selalu muhasabah diri kita supaya kita menilai amalan kita dan bukan rasa selesa hanya kerana suami kita ustaz, isteri kita ustazah, anak-anak kita masuk tahfiz belaka, mak ayah kita ulama besar. No. Jadi lontaran neraka merupakan kisah yang benar daripada Al-Quran, lalu kita kena berwaspada. Yang ketiga, bila saya baca surah Al-Mulk, Puan Yati, saya merasakan surah ini benar-benar mendidik manisnya tawakal kepada Tuhan. Ini huruf M. Tawakal ni apa? Tawakal ni adalah kita serah pada Tuhan apa yang kita tak pasti berlaku kejap lagi. Tawakal ni dia bukan dalam hal-hal dah berlaku. Tawakal ni berlaku dalam hal-hal yang belum berlaku. Hari esok yang tidak pasti. Lalu kita kata, Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Saya tak tahu apa akan berlaku pada saya pada hari esok. Adakah orang kafir akan mengasak saya dengan lebih dahsyat di Makkah?
atau ada kalangan mereka yang bersimpati. Saya tak tahu apa nasib saya sampai bila saya akan berada di Makkah menyampaikan Al-Quran kepada Quraisy. Itu Rasulullah SAW. Kita pun begitu. Kita tak tahu apa akan berlaku pada hari esok. Penuh dengan keresahan dan kebimbangan. Masing-masing kalangan kita ada keresahan dan kebimbangan tersendiri. Ada sahaja ancaman di fikiran dan mental kita. Mungkin membabitkan pekerjaan. Mungkin membabitkan masa depan pendidikan anak-anak. Mungkin membabitkan hubungan rumah tangga dan pasangan. Mungkin membabitkan masa depan negara barangkali. Kita risau. Tetapi tuan-tuan, sebagai seorang mukmin, kita percaya Allah Ta'ala ni ada tentera dia. Ini surah Al-Mulk. Dia bagi tahu kita, Allah ni ada tentera dia. Bila Allah ada tentera, kita bergantung pada Allah. Allah akan bagi arahan pada tentera-tentera dia ni. Untuk berkhidmat pada hamba dia ni. Sebab dia bertawakal pada aku. Aku senang hati dengan dia sebab dia serah urusan dia pada hari esok kepada aku. Dan anda perasan kan, kita telah pernah kongsikan, ya, Puan Yati kita pernah kongsi, ada banyak tentera Allah dalam surah Al-Mulk. Di mana Rasulullah jadi tenang, walaupun dia diancam bunuh. Qul ara'aytum in ahlakani Allah, dia diancam bunuh. Tapi Nabi tenang. Sebab apa? Korang nak lawan aku. Aku ada Tuhan. Tuhan yang menguasai bumi. Tuhan yang menguasai air. Tuhan yang menguasai angin. Tuhan yang menguasai burung. Semua cerita tentang burung. Semua cerita tentang bumi. Semua cerita tentang air. Semua cerita tentang angin. Cerita tentang bintang. Semua ni ada yang kawal dia ni. Kun fayakun. Kalau Allah kata kun fayakun, wahai bumi, tolong bela Musa. Musa hamba aku, Qarun lawan dia. Kau tolong jaga hamba aku Musa ini, kau musnahkan Qarun itu, maka berlakulah ayat 16 surah Al-Mulk. Bumi dapat perintah Tuhan untuk tenggelamkan Qarun. Tengok bila tentera Allah berkhidmat pada hamba-hamba Allah yang tawakal pada dia. Kaum Ad, kaum Sodom, lawan Nabi Lut, hamba aku, okey tak apa. Kun fayakun. Allah bagi arahan pada angin untuk bawa hasiban ayat 17. Bawa hasiban, bawa batu kerikil untuk hempap setiap kepala yang sedang tidur dari kalangan kaum Sodom. Tengok macam mana Allah atur bala tentera untuk berkhidmat bagi orang beriman. Nabi Ayub yang kesakitan. Tuan-tuan, saya barangkali ada penyakit tertentu. Jangan risau bila tawakal. Allah ada cara dan ada saluran dia nak bagi rezeki. Nabi Ayub tak pernah sangka 17 tahun sakit. Tiba-tiba cara rawatnya hanyalah keluar daripada rumah, hentak kaki keluar air. Keluar daripada rumah, hentak kaki keluar air. Pancut Nabi mandi dan minum. Sembuh penyakit kulit. Ya Allah, mudahnya. Allah bagi arahan pada bumi. Allah bagi arahan pada air. Nah, muncul untuk hamba aku yang menghadapi masalah. Kerana dia tawakal pada aku, bantu dia. Subhanallah. Manis tawakal kepada Tuhan. Yang keempat, ya, penat sikitlah tuan-tuan mencatat tu. Sebab kita nak buat rumusan ni, nak buat rumusan kepada keseluruhan surah Al-Mulk. Yang keempat, usahakan taubat sekerap mungkin dengan melafazkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik paling kurang 10 kali selepas kita solat fardu, supaya sekurang-kurangnya dapatlah 70 kali kita melafazkan taubat istighfar sebagaimana sallallahu alaihi wasallam beristighfar, ya, sekurang-kurangnya 70 kali sehari. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, surah Al-Mulk telah merakam dan mengabadikan kisah orang yang menyesal kerana tidak bertaubat dan penyesalan itu tidak bermakna. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim mereka mengiktiraf dosa-dosa mereka di masa lampau. Mengiktiraf dosa-dosa di masa lampau adalah tindakan yang perlu dilakukan di dunia, bukan semasa dalam neraka. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.
Surah At-Tahrim, surah sebelumnya, muka surat sebelah sahaja. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Muka surat 561. Al-Mulk, muka surat 562. Sama temanya. Jangan melengahkan taubat. Maka sebab tu Rasulullah menyebut dalam hadis yang sahih, barang siapa yang membaca suratul Mulk, maka Allah memberikan kepadanya keampunan. Kita pernah bacakan hadis ini pada anda dalam siri yang pertama dahulu. Allah beri maghfirah, Allah beri keampunan dengan selesai baca 30 ayat sahaja daripada surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi tuan-tuan, sekali lagi, anda baca saja 30 ayat ini, penuh perasaan, penuh penghayatan, gugur satu persatu dosa kita. Dan itu adalah satu bentuk taubat. Kita rasa menyesal, khasian wa huwa hasir, dengan apa yang pernah kita lakukan semalam, kemarin, minggu lepas, bulan lepas, daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang kita ni duk ingat dosa ni adalah pesta maksiat, kawan-kawan lah punca dosanya. Kadang-kadang kita lupa. Sesama suami isteri pun kita tak perasan kita berdosa. Sebab bagi kita, tak ada apa kot. Sebab dia suami aku, dia isteri aku. Tak, surah At-Tahrim, surah sebelum, memerintahkan Hafsah dan Aisyah untuk bertaubat. Kerana mereka melakukan kesalahan kepada suami mereka Rasulullah. Mereka melakukan kesalahan yang mereka anggap remeh. Jangan anggap remeh walaupun kamu bercakap kasar kepada isteri dan suami kamu. Kamu tidak menyimpan rahsia. Surah At-Tahrim menyimpan rahsia. Apa yang suami kamu amanahkan. Kamu boleh sembang dengan jiran keaiban suami kamu. Ini dosa. Jadi suluh balik, tengok balik apa yang kita buat hari ini. Ya, supaya kita jadi orang yang sentiasa bimbang dengan dosa-dosa ini akan dipaparkan di hari akhirat dan dia akan membawa masalah dan dia akan bawa kemalangan pada kita. Wala'iyadzubillah. Yang keenam, yang kelima, huruf L tuan-tuan. Kita masih ingat tak kita bincang tentang 6 kul? Satu benda yang unik tentang surah Al-Mulk adalah Allah tutup surah ini dengan kul dan telah kita katakan kul ini bermaksud sebarkan. Bukan hanya katakan. Ia adalah maksud sebarkan. So tolong luaskan sebaran. Tolong viralkan segala hidayah dan petunjuk yang anda telah perolehi daripada Al-Quran. Jangan simpan seorang-seorang. Hari ini kita ada media sosial. Kita sebarkan kebaikan yang kita perolehi daripada Quran. Lebarkan, sebarankan, lebar luaskan sebaran. Kul huwalladhi, kul innamal ilmu, kul ara'aitum, kul huwar rahman. Semua ni mengajar kita agar kebaikan yang kamu dapat daripada Al-Quran jangan pendam seorang-seorang. Kesian ramai orang tidak mendapat kebahagiaan kerana mereka tidak mendapat sesuatu daripada Al-Quran. Jadi subhanallah, surah Al-Mulk mengajar kita jangan baik seorang-seorang, sebarkan. Dan akhir sekali tuan-tuan, ini yang paling penting, huruf K. Surah Al-Mulk memang mengajar kita kebangkitan semula selepas kematian. Kisah kehidupan selepas kematian. Sebab apa? Sebab dulu-dulu suri pertama kita bacakan hadis kepada anda, Nabi baca sebelum tidur. Sebab apa? Sebab tidur sendiri adalah latihan kematian. Bangkit daripada tidur adalah latihan untuk bangkit semula daripada lubang kubur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bismikallahumma ahya wa amut. Doa bangun tidur, doa bangkit daripada tidur adalah doa yang ada disebut di situ hidup mati, hidup mati. Dan surah ni Allah sebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah sebut mati dulu, baru Allah sebut hidup. Maksudnya apa? Semua kamu akan menuju kematian. Tolong ingat, mati boleh datang kepada kamu dengan mengejut. Dan lepas tu kamu akan hadapi masalah. Kamu akan dihidupkan balik. Dan masa inilah ramai orang akan mula menyesal dengan apa yang berlaku di dunia.
Falamma ra'awhu zulfatan. Dia menyesal tetapi azab sudah muncul di hadapannya. Maka penyesalannya tidak lagi bermakna. Jadi surah ini juga akan memberikan kepada anda keselamatan. Keselamatan di dalam liang lahat apabila anda terbangun di alam barzakh. Kerana Al-Mani'ah, surah ini dinamakan Al-Mani'ah oleh Nabi SAW yang mencegah daripada adab kubur. Barakallahu fikum. Terima kasih Puan Yati. Semoga kita tidak meninggalkan surah Al-Mulk setiap malam. InsyaAllah. Semoga surah Al-Mulk juga sudi untuk bersahabat dengan kita setiap malam juga, kerana ia adalah teman kita di kubur dan juga di akhirat nanti. Betul lah Ustaz kan, maknanya surah Al-Mulk ni memang surah yang mana memaparkan kekuasaan Allah SWT, kerajaan Allah SWT yang sangat-sangat besar. Allahu Akbar. Dan ia memberikan pegangan hidup kita untuk dua alam, alam dunia dan juga alam akhirat, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian Al-Mulk untuk 10 siri, dan insyaAllah minggu hadapan kita akan beralih kepada surah lain. Surah apa? Nantikan pertemuannya. Apa-apa, terima kasih banyak Ustaz. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terjatuh ku memohon pada Yang Esa yang Maha Berkuasa, sampai salamku Puan yang tercinta, yang terulung, yang mulia. Bulan pun menunggu kehadiranmu. Tak dapat ku melihatmu, belum masa untuk kita bertemu. Sungguh yang ku rasa kehadiranmu, sungguh yang terindah langit dan purnama, bagai malam yang hadir mengandung cinta yang terindah, gemerlaplah sudah. Sungguh yang ku rasa kehadiranmu. Dalam doa aku selalu kau ada di depanku. Ku memohon kau selalu berada di hatiku. Terjatuh ku memohon pada Yang Esa, sampai salamku Puan yang tercinta, yang terulung, yang mulia. Bulan pun menunggu kehadiranmu. Mungkin tak dapat ku melihatmu, belum masa untuk kita bertemu. Sungguh yang ku rasa kehadiranmu, sungguh yang terindah langit dan purnama, bagai malam yang hadir mengadukanmu.
Sungguh yang ku rasa kehadiranmu, sungguh yang terindah kehadiranmu. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami, Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Berita terkini, jadikan syarikat anda seorang kini dalam enjin carian di internet dengan penajaan program Radio IKIM tahun 2022. Antaranya, kadang-kadang kita menafikan kemanusiaan langsung sedangkan Islam tidak menafikan kemanusiaan. Untuk L, Alif, Ya, Lam. pengisian program bermutu, ilmuwan jitu dan gabungan mantap. Satu ilmu yang Allah rezekikan kepada kita. Itu saya yakin. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Jangan anda terlepas. Assalamualaikum, bersama saya Pio Hafiz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tahukah anda bahawa Yayasan Islam Darul Ihsan Yidi mengawal selia lebih 8,500 orang anak-anak yatim dan juga 19 buah rumah kebajikan anak-anak yatim di bawah silaan JIDI. Bukan itu sahaja, JIDI turut mengawal sedia 6 pusat dialisis MAIS di seluruh negeri Selangor serta mempunyai peranan menyampaikan bantuan kecemasan kepada mangsa musibah di negeri Selangor. Beruntungkan anak-anak yatim di negeri Selangor ada satu badan berautoriti yang menjaga hal ehwal kebajikan mereka. Jom bersama kita mengukirkan senyuman anak-anak yatim ini. Daripada Abu Ummah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membelai kepala anak yatim kerana Allah Ta'ala, maka baginya kebaikan yang banyak daripada setiap rambut yang diusap. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim perempuan dan lelaki, maka aku dan dia akan berada di syurga seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan merenggangkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Riwayat Imam Ahmad. Yayasan Islam Darul Ihsan menyediakan platform dalam talian kepada orang ramai untuk menyalurkan infak kepada masjid-masjid, institusi tahfiz dan rumah anak yatim. Muat turun aplikasi Infak YIDI di Google Play Store dan Apple Play Store. Satu sentuhan 1000 kebaikan. Setiap sumbangan layak untuk mendapat pengecualian cukai. Untuk maklumat lanjut hubungi 017-756-9478 atau layari Facebook dan Instagram Yayasan Islam Darul Ihsan YIDI. Tip mudah untuk mengurangkan bil elektrik anda. Apabila anda duduk di rumah atau di pejabat dengan penyaman udara dihidupkan dan anda memakai pakaian tebal untuk kekal panas, ini adalah tanda yang jelas bahawa suhu bilik terlalu rendah. Menaikkan tetapan suhu sebanyak 1 hingga 2 darjah Celsius boleh membantu mengurangkan penggunaan elektrik anda dan menikmati penjimatan elektrik juga. Lebih baik lagi, tetapkan pemasa dan laraskan suhu penyaman udara antara 24 hingga 26 darjah Celsius. Dengan memastikan semua pintu dan tingkap ditutup, udara sejuk yang dihasilkan akan terus berlegar di dalam bilik walaupun penyaman udara telah dimatikan. Hanya beberapa tip mudah untuk prestasi yang lebih baik. Jimat penggunaan tenaga dan kurangkan bil elektrik. Layari www.mytnb.com.my untuk lebih banyak tip kecekapan tenaga. Mesej ini dibawakan kepada anda oleh TNB. Kepada semua rakan muslimin dan muslimat, selamat berpuasa. Assalamualaikum dan salam saham. Mencari peluang untuk melangkah ke dunia pasaran global? Mula melabur dengan saham nama-nama besar di Amerika Syarikat serta pasaran global yang lain dan perluaskan portfolio anda bersama CGS CIMB iTrade Islamic hari ini. Semuanya online, mudah dan patuh syariah.
Layari cgs-cimb.com.my untuk maklumat lanjut. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramadan bulan penuh keberkatan. Bagi berkongsi fadilat istimewa ini, Yayasan Sofa membuka peluang kepada umat Islam di Malaysia untuk berinfak bagi pembinaan Kompleks Islam As-Sofa di Seremban Negeri Sembilan. Kompleks yang bakal menempatkan lebih 3,000 pelajar tahfiz ini juga bakal menjadi pusat sehenti penganjuran majlis ilmu untuk umat Islam. Semoga dengan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi asbab tertegaknya institusi dakwah ini nanti. Ayo bersama merebut peluang ini dengan berinfak ke www.yayasansofa.com.my atau akaun CIMB Yayasan Sofa 8601881873. Layari FB Yayasan Sofa Negeri Sembilan sekarang. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Lepasan Universiti Al-Azhar Mesir di Malaysia telah membentuk suatu jaringan berterusan antara universiti dan alumni-nya serta diamanahkan